Tak ada apa. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan, kelapangan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul. InsyaAllah dalam rangka untuk kita membina kekuatan, membina kefahaman dalam Islam, dalam tarbiyah Islam, dalam proses tarbiyah Islam, untuk kita mempersiapkan diri kita berhadapan dengan tribulasi, berhadapan dengan kesusahan, ujian ketika di akhir zaman, terutamanya dalam zaman pada hari ini. Kita telah melihat bagaimana keadaannya semakin lama semakin tegang, termasuklah juga keadaan di sekitar kita secara fizikal. Kita melihat secara fizikal agak tegang. Di Laut Cina Selatan semakin tegang lah. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita sedang lalui pada hari ini, yang sebenarnya mengancam kepada akidah kita, mengancam kepada Islam kita. Maka kita amat memerlukan kepada persiapan-persiapan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekiranya 3 perkara datang dan kita tidak persiapkan iman kita, amalan kita, maka kita akan mendapat kesusahan-kesusahan, iaitu iman kita, amalan kita tidak berguna pada masa itu, iaitu matahari terbit sebelah barat, keluarnya Dabatul Ard, dan khurujul Dajjal, keluarnya Al-Masih Dajjal. Jadi bila Al-Masih Dajjal itu keluar, memang kita tak akan dapat selamat kalau kita tidak mempersiapkan iman kita dan juga amalan-amalan yang berkaitan dengannya. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan dengan syahadah kita. Kita sama-sama membaca syahadah 3 kali, untuk kita sama-sama minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan daripada syirik, bersihkan daripada perkara-perkara yang memurtadkan kita, dan kemudian kita minta kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Juga yang ketiga, kita minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami, matikanlah aku dalam keadaan kita beriman Islam, syahadah, perjuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca semalam kemarin dalam surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Kul hazihi sabili, katakanlah aku ad'u ila Allah, aku berada di atas jalan, ataupun inilah hazihi sabili, inilah jalan aku, di mana aku dan orang-orang aku, sahabat-sahabat aku, ahli aku mengikutinya, iaitu untuk menuju kepada Allah, mengajak kepada Allah, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas hujah yang nyata, di atas kekuatan keyakinan, hujah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, iaitu aku mengikut, yang mana aku mengikut dengan jalan ini, jalan ini. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berada di atas jalan dakwah, jalan dakwah. Jadi Nabi ajak kita berada di atas jalan dakwah, iaitu mengajak diri kita, mengajak manusia kepada Allah. Jadi inilah jalan yang selamat. Tetapi untuk berada di atas jalan dakwah ini, kita bukan hanya sekadar masuk Islam, kita dengar-dengar macam itu, buat macam mana nak buat, ikut kita saja. Tetapi kita kena bergerak di atas jalan Islam itu bersama dengan basirah. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu menghidupkan basirah kita, mata hati kita, pandangan hati kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung proses untuk kita, untuk bagaimana kita melihat ataupun menghidupkan basirah kita, insya-Allah. Dia agak panjang, sebahagiannya saya akan ulang balik apa yang pernah saya sampaikan pada kuliah-kuliah yang lepas, untuk supaya kita mentahqiqkan lagi, memperkuatkan lagi bagi mereka yang telah mengetahui dan bagi mereka yang baru, untuk mereka dapat satu kefahaman. Baik, untuk kita hidup di akhir zaman ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada sahabat berkenaan dengan al-mahdiyin, waman mahdiyin, iaitu siapakah mereka yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman ni lah. Maka sahabat-sahabat menyatakan bahawa wallahu rasul a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi berkata, Mahdi ini adalah orang yang mendapat hidayah, dan kita kena berdoa supaya kita mendapat menjadi orang-orang yang mendapat hidayah itu. Dan Allahumma ja'alna minal mahdiyin, iaitu orang, ya Allah jadikan aku, masukkan aku dalam kelompok orang yang mendapat hidayah. Dan untuk kita memahami akan hakikat al-mahdiyin ini, terutamanya di akhir zaman, maka titik bermulanya hidayah Allah itu, apabila Allah menganugerahkan kepada seseorang itu satu perasaan, satu pemikiran bahawa dia ingin mencari Tuhan, mencari Allah. Maka sebab itulah hakikat bermulanya hidayah itu apabila manusia mula mencari Allah dalam hidup dia. Jadi apabila kita mula mencari Allah dalam hidup kita, maka di situlah hidayah bermula. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok anak-anak kita, ada di kalangan anak-anak kita yang kuat kesedarannya, ada di kalangan anak-anak kita yang lemah kesedarannya, walaupun mereka mengikuti proses yang sama, duduk di sekolah agama, belajar Quran, belajar hadis, tetapi tak sama dia punya peningkatan. Antaranya ialah kita lihat di sini kerana hajat hati untuk mendapatkan ilmu itu, hajat hati untuk mendapatkan hidayah.
Hajat hati bagi mereka yang mempersiapkan dirinya di akhir zaman ini, hajat hatinya ialah hendaklah dia sentiasa berfikir dan sentiasa merasakan keperluan dia untuk mencari Allah dalam hidupnya. Kerana apa? Kerana bila kita telah mencari Allah, mencari Tuhan dalam hidup kita, maka pada ketika itulah barulah kita akan rasa macam mana cara nak beribadah. Maka bila dia tanya macam mana nak beribadah tu, dapatlah di Islam. Cari Islam. Kemudian dengan itulah dia akan menjadikan Islam sebagai kehidupan dan perjuangan. Jadi untuk kita benar-benar menghidupkan ciri-ciri Al-Mahdi ini, kita hendaklah melaksanakan, mengamalkan perkara yang paling asas sekali di dalam perjuangan Al-Mahdi ini, itu ialah dia mencari Allah dalam kehidupannya. Jadi bagaimana pula sebab itulah kita lihat bagaimana nak mencari Allah tadi. Maka kita perlu bermula dengan ditalkinkan syahadah. Maksudnya kita dibacakan syahadah. Syahadah tu. Jadi maksudnya kita dah Islam dah, tapi kita nak mencari Allah, nak mengembangkan ma'rifatullah, mengembangkan lagi kekuatan kita mengenal Allah tadi. Maka hendaklah kita beramal dengan dua kalimah syahadah. Kita ditalkinkan, kita mendengar, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sentiasa. Dan kemudian tidak cukup sekadar itu saja, kita mesti mengamalkannya setiap hari. Mengucap dua kalimah syahadah ni kita akan jadikan amalan-amalan kita. Macam mana yang contoh kita baca di dalam kuliah ini, dan ketika di mukadimah tadi. Dan untuk kita mengamalkan itu, maka kita perlukan kepada kekuatan, dan kekuatan itu salah satunya ialah sanad. Jadi bagi mereka yang berada dalam sisi, insya-Allah kita akan berikan sanad, insya-Allah. Jadi hidup ini hakikatnya adalah perjalanan hati untuk kita bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam hadis qudsi yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Rajab, dan dihurai juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dia kata, wahai hambaku, carilah aku. Wahai hambaku, carilah aku. Nescaya engkau akan menjumpai aku. Kerana seandainya engkau telah menjumpai aku, maka engkau telah berjumpa dengan segala-galanya. Maka sekiranya engkau kehilangan aku, maka engkau telah kehilangan segala-galanya. Aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Jadi Allah SWT sayang kita lebih. Jadi Allah SWT suruh kita mencari dia. Jadi sebab itulah tugas kita di dunia ini. Kalau kita tengok, kita beramal, kita bekerja, kita buat apa saja kita buat. Apa saja yang kita lakukan hari ini. Hari ini orang kalau dekat Melaka mungkin sibuk dengan politik kan, sebab nak ada pemilihan. Jadi rakyat pun nak kena fikir juga siapa nak pilih orang lama ke, orang yang korup ke, orang yang pandai bagi duit aja, ataupun sebagainya, atau nak pilih orang yang baru, yang muka baru, orang yang nampak idealismenya tinggi, orang yang insya-Allah mungkin boleh membawa perubahan. Jadi kita kena tengok ada orang berfikir tu kan. Jadi macam-macam orang yang nak bertanding pula bertukar berfikir bekerja untuk bertanding. Orang yang pergi kerja cari makan pula pergi bertanding sebagainya. Jadi apa pun perkara yang kita lakukan, tugas yang kita lakukan itu di dunia ini, maka tugas yang paling utama ialah mencari Allah. Maknanya mencari Allah ni maknanya kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita nak menyaksikan musyahadah disebut dalam bahasa Arab. Jadi kita mempersaksikan kehebatan Allah, kekuatan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan Ilah, sebagai Tuhan. Dan bila kita telah mendapatkan perkara itu, maka barulah akan lahir ubudiyah lillah wahdah. Jadi kita tak akan beribadah kepada Allah semata-mata kepada dia, kecuali kita telah berjumpa dengan Tuhan kita. Itu tugas dia. Jadi bila kita bekerja dalam rangka nak cari Allah. Bila kita makan nak mencari Allah. Macam mana nak cari Allah masa makan? Nak cari Allah masa makan, tengok makanan tu. Jangan tengok makanan saja, kita nak rasai itu rezeki daripada Allah. Allah bagi. Allah yang bagi kita makan, Allah yang bagi kita minum. Bukan makan aja, bukan minum aja, bukan kita bekerja, naik kereta best ataupun naik motor kan. Motor besar-besar contohnya, kita bukan saya naik motor, kita nak rasa bahawa Allah memberikan rezeki. Jadi maknanya nak mencari Allah ni, kita adalah segala tugas kita yang paling utama sekali. Kerana apabila kita telah berjumpa dengan Allah,
maka barulah kita mendapat segala-galanya. Salah satunya lah ubudiyah. Baru kita boleh beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Inilah perkara yang kita nak kena rasa-rasa. Dan untuk kita mencari Allah itu, kita tidak cukup dengan sekadar logik sahaja, maka kita kena mencari dengan basirah. Basirah, sehinggalah kita merasai keagungan Allah, kita merasai kekuasaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat dia dan sebagainya. Inilah yang terkandung dalam kalimah syahadah yang kita bacakan tu. Sebenarnya itulah untuk nak mengasai. Sebab tu kita ulang supaya hati itu benar-benar hidup dan bersih dan memahami. Dan inilah syarat pertama untuk menjadi hamba Allah. Syarat pertama menjadi hamba Allah bukan hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tetapi kita nak merasai hakikat kalimah syahadah itu, iaitu kita nak kenal Allah dengan hati dan jiwa kita, dengan perasaan kita, syuur kita, sehingga jiwa itu merasa tenang, nikmat terikat dengan Allah, sehingga kita terikat dengan Allah, tenang. Jadi ini perkara yang pertama sekali, dan inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan al-ihsan. Al-ihsan, al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan ni apa kata Nabi? Fa akhbirni 'anil ihsan. Ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu ihsan ya Rasulullah? Ka an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan seolah-olahnya kamu melihat Allah. Ka'annaka tarah, kamu melihat Allah. Allah Nabi kata an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah kamu melihat Allah. Mula dengan bacaan melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka sekiranya kamu tak melihat, fa innahu yarak, sekurang-kurang kita rasa Allah tengok kita. Jadi pertama nak melihat Allah ni, nak melihat Allah macam mana? Dengan basirah. Kita tak boleh melihat dengan mata kasar setakat logik saja. Dan lawan kepada mencari Allah ni hari ini ialah mencari selain Allah. Dan lawan kepada orang beriman mencari Allah dalam hidup dia. Orang yang tak beriman, dia mencari ghair Allah, selain Allah. Apa dia selain Allah itu? Ad-dunya wa ma fiha. Apa yang ada di dunia dan apa yang ada dalam dunia itu, semua itu adalah selain Allah. Kita mencari selain Allah, matlamat kita tadi. Jadi sebab itulah antara dosa besar yang paling utama sekali ialah lalai. Yang mana lalai itu kita mencari selain Allah, matlamat kita selain Allah. Kita hari ini nak mengulas, nak memuhasabah kepada kawan-kawan kita yang bertanding untuk kepimpinan lah, untuk jadi pemimpin ni, PRN ni dekat Melaka ni kan. Tak kira lah parti mana pun, tak kira lah parti atau bebas ke apa. Pertama sekali apabila kita mengambil kepimpinan, mencari kepimpinan, berkempen sebagainya, untuk mencari kuasa, untuk mencari duit, wang, pengaruh, maka kita telah lalai, habis, terputus daripada Allah, habis kan. Kalau kita hanya nak mencari keredaan Allah, maka barulah kita ni orang yang benar, pemimpin yang benar. Sebab tu kita tengok pemimpin ni, tanya dia semayang tak. Tengok dia semayang tak. Bukan tanya mesti kata saya semayang, tengok dia semayang tak. Waktu zuhur, waktu asar semayang tak. Dia kata dia jamak. Oh jamak ni. Waktu malam, tanya dengan dia. Kalau malam tu YB ataupun bakal YB kan, selalunya malam-malam tu bangun pukul berapa nak tahajud, saya nak berjamaah sama, contohnya lah. Jadi kita tengok dia semayang tak. Jadi lalai ini, bila kita buat sesuatu, begitu juga kita bekerja, kita bergaul, berkawan dan sebagainya. Kalau kita tidak selain Allah, maka itu merupakan kelalaian yang besar. Kelalaian besar. Dan begitu juga ada orang dia beribadah, dia kata dia ibadah, beramal, tetapi beribadah bukan kerana Allah juga, kerana nafsu. Kerana nafsu. Ini pun juga merupakan satu yang besar. Kelalaian, lalai yang besar. Lalai yang besar. Sebab tu kan Allah gambarkan bagaimana fawailul lil musallin, maka celakalah ke atas orang yang solat, allazina hum an salatihim sahun, mereka yang solat dalam keadaan lalai atau melalaikan solat. Jadi lalai dalam solat ni maknanya dia solat bukan kerana Allah. Dia solat kerana nafsu. Apa bukti dia buat ibadah kerana nafsu? Contohnya dia hanya beramal yang dia nak je. Yang dia tak nak, Allah perintah pun tak buat. Yang bagian yang dia suka, yang seronok dia buat. Yang kata payah tak buat. Kalau yang
yang perkara-perkara yang kita kata memberi nama kat dia, gembira kat dia, ataupun dapat dunia contohnya, dia buat. Kan, kalau sedekah dia buat sedekah, tapi sedekah dengan cek yang besar, nak tunjukkan dia sedekah. Kalau dia nak namanya tu, tolong orang kampung, nak tolong orang kampung dengan kamera sekali. Ini political pada hari ni lah, politik pada hari ni. Baik, jadi maknanya ibadah pun boleh kerana nafsu tu lalai. Jadi apakah maksud mencari Allah? Ini pertama. Sebab kita nak belajar menghidupkan basirah kita. Nak belajar menghidupkan basirah ni, kita kena faham akan makna-makna dia, maksud-maksud tu. Dan apakah maksud mencari Allah? Maksud mencari Allah ini maksudnya antaranya pertama sekali kita menghubungkan segala yang ada, makhluk yang ada di hadapan kita ni, kita hubungkan, kita ikatkan dengan perbuatan Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Itu jadi macam tu, satu masalah mencari Allah. Yang pertama sekali ialah bila kita melihat perkara yang ada di atas muka bumi ni, apa yang kita lakukan, kita hubungkan dengan perbuatan dia, perbuatan Allah. Kita tak boleh bekerja melainkan Allah izin. Kita tak boleh bercakap melainkan Allah izin. Allah beri kekuatan. Kita tak boleh buat sesuatu. Ini mencari Allah. Maksud mencari Allah yang pertama sekali, kita hubungkan dengan perbuatan Allah, kita hubungkan dengan sifat Allah, hubungkan dengan nama. Sebab tu kita kena kenal sifat Allah, belajar sifat Allah ni. Apa sifat Allah, kita kena belajar. Apa nama-nama Allah, kita kena belajar nama Allah. Kalau tak, macam mana kita nak berkenalan dengan Allah? Kemudian hakikat nama-nama Allah, sifat Allah, af'al, perbuatan Allah daripada sifat dan nama tadi ke atas makhluk. Jadi bila kita menghubungkan segala yang ada di hadapan kita, di keliling kita, kehidupan kita ni dengan af'al, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, maka itulah yang pertama sekali maksud mencari Allah. Jadi bila kita melakukan itu, maknanya kita mula-mula dengan berfikir, ni kuasa Allah ni, ni kuasa Allah ni, ini ilmu Allah. Kita berfikir, nampak ke arah situ. Kemudian lepas tu hati kita merasai. Nanti kita akan pergi ke basirah. Jadi basirah ini ialah segala yang diikat dengan iman, dengan Allah. Barulah kita basirah. Kalau tak jadi. Kalau tak jadi. Yang kedua, maksud mencari Allah ialah menjadikan mardatillah. Mardatillah itu, redha Allah itu sebagai al-ghayah. Al-ghayah ni matlamat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, wa'adallah al-mu'minin wal mu'minat jannati tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan, kan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mana mengalir di dalamnya itu sungai-sungai, kan, khalidina fiha, selama-lamanya. Maka digambarkan dalam ayat ini, akhir ayat ini Allah kata apa? Waridwanu minallahi akbar, zalika wal fawzul azim. Dan keredaan Allah lah yang paling sekali tinggi, yang paling besar, dan itulah merupakan kejayaan yang paling agung yang boleh dicapai oleh manusia. At-Taubah ayat 72. Jadi kita melihat bagaimana apabila kita punya matlamat untuk mendapatkan redha Allah, itulah kita mencari Allah. Jadi kita mencari Allah nak mencapai matlamat. Kita makan nak dapat redha Allah. Kita nak apa namanya, bekerja, kan, kerana Allah dan sebagainya. Jadi apabila hidup kita mencari dunia, matlamat kita dunia, nak dapat duit, itu je matlamat kita, kan, nak dapat populariti itu je, maka akan berlaku dua perkara. Kita kena tengok, kalau dunia yang kita cari, dua perkara akan berlaku pada kita. Tak kira siapa-siapa. Yang pertama sesat, yang kedua kita akan binasa. Sebab kita mencari dunia. Sesat maknanya kita akan terputus daripada cahaya Allah. Sebab tu kita kena sentiasa betulkan matlamat kita. Bila sesat, binasalah. Tuan-tuan perempuan pernah sesat? Sesat barat, kan, pergi sana salah, pergi sana salah, pergi sini salah. Dalam hutan lagi pula, dalam padang pasir lagi, kan. Jadi kalau terus bersesat tadi, dia akan kalau terus sesat, dia akan binasa, dia akan binasa. Baik, jadi sebab itulah, apakah contoh-contoh kebinasaan? Saya ringkas. Benda ni saya dah sampaikan, saya ulang.
Ini kita nak menghidupkan basirah kita. Yang pertama sekali, kan, jalan-jalan, tanda-tanda yang kita ni telah apa namanya, mula ataupun sedang sesat ataupun binasa, menuju kepada kebinasaan itu, bila kita hilang rasa nikmat iman. Hilang rasa nikmat iman. Iman ni kita tak rasa seronok. Contohnya mengejar akhirat. Mengejar akhirat kita rasa tidak menjadi kita punya matlamat lah. Kemudian begitu juga dengan susah nak tenang. Bila Allah uji, susah nak tenang. Kelang kabut, bagaimana kita kata kelang kabut, rasa marah, emosi. Kita sentiasa beremosi. Begitu juga bila kita diberikan kesenangan, susah nak bersyukur kepada Allah. Ini semua adalah iman. Iman. Jadi bukan perkara berkaitan dengan iman. Bila diuji kesusahan. Besok kalau Allah uji dengan susah. Sekarang dah mula dah. Dah mula kan. Semalam bila saya pergi ke Negeri Sembilan semalam, kan. Jumpa dengan kawan-kawan, beberapa orang kawan-kawan, ada seorang ni, dia rajin membaca dan melihat sekitaran. Dia kata macam mana ni Ustaz? Dia kata Laut Cina Selatan tengah panas, tengah tunggu bom jatuh je, dia kata. Laut Cina Selatan, kalau sebiji jatuh kat Kuala Lumpur, habis orang Kuala Lumpur. Kalau sebiji jatuh kat Melaka, habis. Kalau sebiji jatuh kat Pahang, kat Kuantan, habis, kan. Macam mana? Macam mana? Jadi kita lihat di sini, kan, menimbul satu ketakutan. Ketakutan. Kenapa? Kerana kata mungkin perang, mungkin apa, macam-macam. Mungkin besok ada cyber attack pula. Lepas cyber attack ada mungkin bencana alam. Bencana alam dah mula dah. Banjir lah, apa dah mula dah kita rasai. Dan sebab kat sini bagaimana, kan, seseorang tu melihat dengan kacamata fizikal, dia tak melihat dengan kacamata iman. Menimbulkan ketakutan, tak tenang. Bila berhadapan dengan masalah, tak tenang, kan. Kemudian hilang nikmat ibadah. Ini ada tanda-tanda juga. Bahawa kita kalau ibadah kita makin lama makin tak seronok, rasa beban. Itu tanda kita sedang berada dalam jalan yang tak betul. Kita betulkan balik lah. Kena betulkan balik. Kena dekatkan diri kita dengan Allah balik. Sembahyang tak khusyuk, sedekah tak ikhlas. Bila kita dianiaya, orang buat macam-macam, kita marah dia, kita dendam dia, kita dengki dia. Bila kita ibadah, kita ada ujub, riak dan takbur. Ni hilang nikmat ibadah. Maka orang itu menjadi hamba selain daripada Allah. Begitu juga kesan apabila kita, tanda-tandanya ialah apabila rasa hilang nikmat hidup bersama Quran. Hilang nikmat hidup bersama Quran. Itu juga salah satu tanda. Kita ni tidak on the right track. Nak kena tengok balik. Hilang saudara akhirat. Susah betul nak bentuk saudara akhirat. Saudara yang akan bersama berjuang sampai ke syurga. Susah. Susah. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik kenapa susah sangat kita nak berkenalan dengan sahabat-sahabat kita. Susah nak meningkatkan kasih sayang ukhuwah, kerana rupa-rupanya ada sesuatu dalam hati kita. Al-ghayah tadi bukan lagi Allah. Al-ghayah tu adalah dunia. Jadi kita akan nampak kepentingan dunia kita saja. Kemudian hilang hidup bersama Islam. Baik. Jadi untuk itu, maka kita perlu melaksanakan satu kerja tugas yang paling besar sekali, iaitu mencari Allah. Ini basirah. Menghidupkan basirah tadi. Dan apakah hakikat kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam suasana hati manusia yang sedang berjalan, kita sedang bergerak menuju kepada mendekati Allah, membuang segala rawasib jahiliyah. Kerana yang menghalang kita itu nombor satu, karat jahiliyah. Perkara dosa, bodoh, lemah, hina yang ada pada kita tu, dia menghalang. Kalau ada, kita kena cek balik, muhasabah. Muhasabah balik. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dibuat untuk masa depan. Muhasabah. Muhasabah. Jadi kita kena muhasabah. Jadi untuk kita muhasabah, melihat keadaan kita, apakah perkara yang menghalang kita untuk mendekati Allah, maka kita akan melihat salah satu proses yang perlu kita lalui ialah kita proses menghidupkan basirah kita. Menghidupkan basirah kita. Kerana kita melihat dengan tiga mata. Kita melihat dengan tiga mata. Yang pertama sekali, kita melihat dengan mata kepala. Kita tengok dengan mata kita. Ini adalah penglihatan mata, pandangan mata. Yang kedua, kita melihat dengan pemikiran kita. Melihat dengan pemikiran kita, ini analisa. Kita buat hal analisa, ini akal. Yang pertama tadi ialah secara otak kita lah. Yang kedua ialah akal. Kita melihat dan kita menganalisa.
Yang ketiga, kita melihat dengan mata hati, basirah. Ini hati. Jadi seseorang yang berjalan menuju kepada Allah itu, dia hanya akan sampai kepada Allah, maknanya dia akan mendekati Allah dan sampai kepada Allah. Al-wasilin dia sebut, apabila dia melihat dengan hati. Jadi melihat dengan mata, dan melihat dengan pandangan mata, menganalisa dengan pemikiran, melihat dengan pemikiran, itu akal. Kemudian melihat dengan hati, itu basirah. Jadi untuk melihat dan mengenal Allah, kita kena sampai kepada peringkat melihat dengan hati. Tak cukup dengan mata dan akal. Jadi tak cukup. Ini 3 peringkat lah. Kalau kita setakat mata je, kita orang yang tak ada otak. Budak-budak kecil yang tak ada otak, dia main buat, dia pun nak buat. Orang gila, itu dengan mata tengok, tak berfikir. Bila tengok dia berfikir, itu dengan akal. Itu orang cerdik sikit lah. Itu orang cerdik, orang berfikir, kan. Kemudian yang ketiga, ulul albab, orang yang ada, kan, ada perasaan, ada hati. Dia melihat, dia berfikir, dan kemudian selepas itu hati dia merasai. Itu dengan mata hati basirah. Maka hati yang merasai itu, dia boleh apa? Dia boleh mendapat sesuatu yang lebih berhasil. Ini maknanya kita nak latih bagaimana kita kata orang yang mempunyai basirah. Basirah. Jadi melihat dengan perasaan dia, melihat dengan rasa hati dia. Dia bukan saja melihat, dia faham. Mata melihat, akal menganalisa. Itu melihat dengan akal, pemikiran, analisa logiknya dan sebagainya. Kemudian hati dia faham. Macam mana dia faham? Dia rasai. Dia rasai. Maka apabila dia telah sampai kepada peringkat hati itu, dia bergerak kepada Allah, barulah disebut sebagai al-wasilin. Al-wasilin, orang yang sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah ni bukan kita nampak macam fizikal, kan. Namanya al-wasilin, perasaan dia itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ada 4 perkara. Antaranya makna berjumpa dengan Allah. Makna berjumpa dengan Allah, makna melihat Allah dengan basirah. Apa maksud melihat Allah dengan basirah ni? Apa maksud kita telah sampai kepada Allah? Mana lebih dekat dengan Allah? Kita takarub pada Allah ataupun kita sampai? Takarub ni dekat dengan Allah, ataupun kita usul, sampai. Jadi yang lebih dekat ialah sampai. Jadi kita nak proses diri kita ni dalam tarbiyah, dalam suluk, dalam perjalanan kita itu, kita nak proses, kita mendekati Allah dan kemudian kita sampai kepadanya. Apakah hakikat telah menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala? Telah menjumpai Allah. Yang pertama sekali ialah menjumpai Allah. Kita jumpa Allah dalam hidup kita, bermakna kita merasai, kita rasa Allah dekat. Takarub kepada Allah. Ini perasaan yang dalam bahawa Allah bersama. Contoh, kalau kita lihat bagaimana kita melihat duduk dalam satu tempat, kemudian ada kamera kan, kamera CCTV. Bila tengok kamera CCTV tu, kita tengok dia, kita tahu ada orang tengok kita. Maka kita tak jadilah buat benda-benda pelik-pelik, kan. Kita buat benda yang biasa. Kalau duduk elok-elok, kan, orang tengok, kan. Kalau kita makan elok-elok, ada orang tengok, kan. Ada CCTV kat situ. Jadi, kan, hakikat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan, kita telah mula mendekati Allah tadi bila kita merasai. Macam CCTV tu, kita tak tengok CCTV tu, tapi kita tahu orang tengok kita. Kita tahu Allah melihat kita. Kita merasai Allah bersama kita, dan Allah melihat kita. Jadi bermula dengan sifat takarub sehingga akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat berjumpa dengan Allah juga yang keduanya ialah kita bermakna kita telah mendapatkan segala-galanya. Bagaimana hadis yang saya baca tadi, kerana hakikat kewujudan segala-galanya itu dan terluputnya segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat wujud. Sampai peringkat kita rasa segala-galanya ini adalah daripada Allah. Segala-galanya ini adalah merupakan, kan, adanya itu daripada, mana tidak terpisah daripada kewujudan Allah. Kita hidup bukan kita hidup, kita tak rasa dah kita hidup. Aku ni bukan lagi hidup, aku dihidupkan oleh Allah. Siapa yang menghidupkan aku? Allah yang Maha Hidup. Sebab kita sebut ya Hayyu ya Qayyum, kan. Ya Hayyu, aku yang Maha. Tak nampak dah kita hidup. Kita dihidupkan. Tak nampak dah kita kuat. Kita diberikan kekuatan. Ini basirah. Jadi maknanya dia bukan hanya merasai Allah ada, Allah wujud tadi bersama-sama dengan dia,
satu perasaan yang mendalam. Ini basirah. Ini basirah ni maknanya bila dah jumpa Allah tu dalam hidup kita, kita rasa begitu. Kemudian pada masa sampai tengok segala yang ada pada hari ini, dia akan rasa bahawa segala-gala itu adalah merupakan daripada Allah. Innalillah, daripada Allah. Jadi dia tak tengok lagi dah, saya hidup, saya kaya, saya miskin, saya sihat, saya sakit, saya ada harta, saya ada kekuatan. Dia tak nampak dah saya. Dia nampak bila dia dah mendekati Allah tadi, dia kenal Allah tadi dengan basirah dia, saya dihidupkan, saya diberi makan oleh Allah, saya diberi rezeki oleh Allah, saya diberikan harta, saya diberikan kesihatan. Dia rasa macam itu. Ini basirah, ini pandangan basirah. Bila dah mula melihat. Macam mana nak melihat ni, dia proses lah, dia kena proses. Tapi peringkat dia yang kedua ni, dia mula rasa begitu. Sehingga segala-galanya ada dan terluput daripada hakikat kewujudan Allah, kehebatan Allah. Jadi dia rasa, jadi dia makin tunduk ke Allah lah. Bukan cakap dia rasa je Allah ada tengok dia, tapi dia semakin tunduk. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Bila kita sudah boleh merasakan sesuatu yang mana segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian menjumpai Allah juga menyebabkan timbulnya satu perasaan. Bila dia dah tahu semua itu daripada Allah, semua bergantung kepada Allah Allahus Samad semuanya bergantung kepada Allah, semua ada kerana Allah sebagainya, maka dia jumpa Allah. Macam mana dikatakan menjumpai Allah, bermakna apabila dia telah berjumpa dengan cinta yang hakiki. Dia berjumpa dengan satu perasaan sayang yang sebenar, mengagungkan, memuliakan yang sebenar, merendah diri yang sebenar kepada Allah. Jadi bila dia rasa benda tu, baru dia boleh nak rasa sayang. Sayang yang sebenar. Dia sayang tak anak dia? Sayang. Sayang tak suami? Sayang. Sayang tak isteri? Sayang. Sayang tak harta? Sayang. Sayang tak pada pekerjaan? Sayang. Seronok bekerja kan. Semua dia sayang. Tetapi dia berjumpa dengan sayang yang sebenar, sayang yang hakiki, sayang yang total, yang sempurna. Itu sayang pada Allah. Jadi ini basirah tu akan membawa kita sehingga peringkat kita merasai cinta kepada Allah SWT. Itulah cinta yang paling hebat, paling sempurna, membahagiakan. Maka jadilah seorang awliya Allah tu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada dia, sebab dia sayang Allah. Sayang pada Allah lebih daripada ketakutan dia. Allah bagi dia sesuatu yang dia tak suka. Allah beri sesuatu yang dia takut, dia sudut ketakutan tadi, ancaman sebagainya. Tapi sayang pada Allah lebih daripada takut tadi, lebih daripada sakit tadi, lebih daripada penderitaan. Dia sayang ke Allah. Ini melihat dengan basirah. Ini kita nak tahu apa maksud. Jadi kalau kita tak sampai lagi peringkat ni, kita belum lagi dapat melihat Allah, belum lagi mendekati Allah, belum lagi berjumpa Allah dan peringkat yang kita gambarkan tadi. Basirah kita masih lagi malap. Basirah kita masih lagi ada cemari dengan dunia, cinta-cinta yang lain dan fokus yang lain. Jadi masih lagi tak dapat lagi. Inilah perkara yang kita nak kena tengok, bahawa muhasabah dalam diri kita. Kadang-kadang kita dah tahu, tapi kita tak boleh nak rasa. Ini perkara masalah tadi. Kemudian maksud menjumpai Allah juga, maksud dia telah meletakkan seluruh sifat-sifat pengabdian dia kepada Allah. Maka dia pun dah sayang ke Allah tadi, maka dia pun mencintai Allah, dia pun beribadah kepada Allah, maka dia pun merasai bahawa dia perlu berubudiah kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia melaksanakan sifat-sifat uluhiyah. Apa maksud sifat-sifat uluhiyah ni? Sifat-sifat uluhiyah yang kita sebut la ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu sifat uluhiyah. Tidak ada Tuhan. Tuhan ni bukan Rabb kat situ kan, tetapi ilah. Ilah ni uluhiyah, maknanya mengabdikan diri, mentauhidkan Allah dalam pengabdian seluruh hidup dia. Maka dia merasai sayang tadi, dia merasai dekat tadi, dia merasai bersama tadi dengan Allah tadi. Maka hanya Allah yang berhak untuk dipuji, hanya Allah yang berhak untuk disayang, hanya Allah yang berhak untuk ditakuti, hanya Allah yang berhak untuk dibergantung harap, hanya Allah yang berhak untuk meletakkan harapan dia yang tinggi, hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk dimuliakan. Maknanya uluhiyah ni sifat-sifat ketuhanan kan. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah, tidak ada ilah kan, illallah melainkan Allah kan. Jadi sifat hanya Allah yang berhak untuk disayangi,
dipuji, disembah, diagungkan dan sebagainya. Jadi bila takut, ancaman takut, tengok apa ancaman takut? Ada perang, ada cyber attack. Ancaman tu apa? Kesihatan. Ancaman apa takut? Meninggal anak, meninggal kita punya keluarga yang kita sayang, kena buang kerja. Tu ancaman. Katalah kita kata ancaman, maka dia tak takut kepada ancaman-ancaman tu lebih lagi daripada takut kehilangan Allah, takut Allah murka pada dia. Ini orang yang ada basirah tadi. Dia mula meningkat, proses basirah meningkat, sehingga akhirnya dia akan meletakkan pengabdian dia setinggi-tingginya kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang. Jadi itu peringkat yang keempat ini, maka hilanglah takut dia. Bila orang tu ada basirah tadi, boleh mula melihat Allah dengan pandangan-pandangan hati dia tadi, maka yang pertama sekali, contohnya, hilanglah takut dia. Kerana maka hilanglah takutnya pada makhluk, pada mana-mana makhluk. Kenapa? Akibat daripada khaufillah, takut daripada Allah. Hilang takut pada makhluk sebab dia takut pada Allah. Ini basirah. Ini kita ada tak? Kalau tak ada lagi, kita kena proses lah basirah kita. InsyaAllah kita akan bincang. Kita kena proses lah. Mana ni tanda-tanda tu ada kat kita ke tak ada? Hilanglah kesedihan. Sedih sangat. Allah uji kita dengan bencana, balak, sedih sangat ataupun kecewa kepada makhluk. Mungkin kita kehilangan harta, kehilangan nyawa, nyawa hilang, sakit hilang, kesihatan dan sebagainya. Hilang kesedihan dan kekecewaan kepada makhluk akibat al-hub ilallah. Kita tak sedih dah, kita tak kecewa dah, tak putus asa dah sebab cinta, sayang pada Allah. Ini basirah. Ini adalah merupakan tanda-tanda tadi. Ini kata uluhiyah. Kita mencapai satu peringkat digambarkan oleh para ulama kita yang menghuraikan tentang ini, ialah bagaimana dia telah berjaya meletakkan Allah sebagai ilah kita, yang berhak untuk dipuji, berhak untuk disayangi, berhak untuk ditakuti, berhak untuk kita letakkan harapan kita, bergantung pada dia, berhak untuk dimuliakan. Ini Allah, ini uluhiyah. Dan kemudian hilanglah sifat putus asa, keputusasaan dan kepergantungan kepada makhluk, kerana ar-raja, harapan dia, dan juga at-tawakkal, pergantungannya pada Allah, hilang pada makhluk dah. Maka di sinilah kita barulah, apabila kita telah memproses basirah kita tadi sampai peringkat itu, barulah boleh melahirkan yang kelima. Maka kita pun berkorban, bersedia, bersusah payah, berjihad, bersedia, berkorban, berjuang kerana Allah, pada jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Kenapa? Kita dah letakkan seluruh pengabdian kita, seluruh kehidupan kita tu untuk kita abdikan kepada Allah. Maka sampailah satu peringkat yang ketiga, yang kelima ini ketinggi, ialah kita pun berkorban, bersusah payah, berjuang, sanggup susah payah, sanggup berjuang, sanggup kehilangan harta, kehilangan nyawa sekalipun. Kerana apa? Kerana sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah bila kita nampak proses basirah itu melahirkan sifat pada kita tadi, kumpul sampai yang kelima tadi tu, barulah insya-Allah lahirlah ibadah yang benar. Lillahi wahdah, barulah lahir ibadah yang sebenar, iaitu seluruh hidup kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru lahir. Dan barulah lahir daripada mana? Daripada akidah yang jelas, yang benar. Akidah yang benar hanya lahir daripada basirah yang diproses. Jadi kita kata, marilah kita menghubungkan diri dengan Allah, marilah kita sayang Allah. Kalau kita kata itu tanpa memproses basirah kita, hati kita, mata hati kita, kita akan tak nampak, tak sampai. Kita bacalah la ilaha illallah, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sejuta kali satu hari. Kita bacalah semua tu, tapi kita tak proses basirah kita, tak mau. Kita masih bergelumang dengan dosa. Contohnya, bergelumang dengan nafsu syahwat kita, bergelumang dengan dunia yang kita kejar, maka kita tak akan dapat mengabdikan diri, tak sampai. Ini proses tak sampai. Jadi bila tak sampai, macam mana kita nak mendekati Allah, nak sampai ke Allah tadi? Macam mana kita nak hidup dalam keadaan kuat dan tenang di atas muka bumi di akhir zaman ini? Maka inilah perjalanan hati tadi, mana dia akan menuju kepada ibadah yang syamilah dan kamilah, iman yang sempurna,
yang lengkap, dan kemudian dia akan mendapat daripada akidah yang benar. Maka dalam perjalanan ini komen, ini adalah nota daripada ramai, kata semualah kan, guru-guru, syekh-syekh, termasuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan hati ini, untuk kita menghidupkan basirah ini, maka berdampinglah dan carilah pembimbing-pembimbing. Kita ada murabbi, kena ada murabbi. Kena ada murabbi. Sebab tu salah satu rukun tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti ada murabbi misali, mesti ada murabbi. Jadi maka digambarkan oleh para ulama kita di sini, untuk kita membersihkan, menghidupkan basirah kita, tak cukup dengan guru. Dia bukan guru je. Dia bukan tuan guru, murabbi. Dia bukan orang yang hanya menyentuh kita ilmu, bagi ilmu je, bagi hadis, bagi Quran kan. Sekadar macam itu, baca Google aja, jangan tengok-tengok macam itu kan. Tak cukup. Dia perlukan, maka untuk kita menghidupkan basirah kita, maka kita berdampinglah, dan kita dekatlah, kita carilah kan pembimbing, itu murabbi, orang yang mendidik kita, yang boleh memimpin kita untuk kita mencari Allah, untuk kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kejujuran hati kita, keikhlasan hati kita untuk mencari Allah, menghidup dengan basirah, dengan mata hati kita tadi, akan ditemukan, Allah akan temukan kita dengan mursyid yang boleh menunjuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita mendekati Allah tadi, melaksanakan tugas kita yang paling utama tadi, maka kita perlu kepada itu, dan kita perlu dan alat untuk kita mendekati Allah, mengenal Allah, ialah disebut sebagai musyahadah. Ini kenderaan dia. Kenderaan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Yang paling utama ialah musyahadah, ataupun gambarnya musyahadah penyaksian kita melalui basirah, mata hati. Bila basirah kita hidup, basirah kita boleh berfungsi, mata hati kita itu, maka itulah jalan yang paling utama untuk kita mengenal Allah. Sebab tu hari ini kita sebut ahli tarikat. Ahli tarikat. Tarikat ni apa? Orang yang mengikuti jalan-jalan untuk nak beribadah, contohnya mendekati Allah juga, beribadah dengan jalan ibadah. Jadi bila mendekati jalan ibadah, dia boleh baca, tapi dia terputus daripada hakikat yang sebenar. Tarikat tak sampai lagi hakikat. Syariat lagi bawah. Syariat ni sekadar hukum-hukum aja kan. Ni halal, ni haram, ni batal, ni sah. Tengok hukum aja. Nak buat ni, nak buat tu, syariat kan, berdasarkan kepada perkara yang luaran, fizikal. Fizikal. Jadi syariat ni pun tak sampai. Jadi ramai malangnya kan, sistem pendidikan kita hari ini melahirkan orang yang bersyariat saja. Hidup bersyariat kan. Hidup bersyariat, hidup mengikut syarak. Betul tak? Betul. Kena ada. Itu peringkat pertama. Kena ada. Tetapi tak sampai kepada tarikah. Tarikah ni peringkat kedua. Maknanya bila kita dah tahu hukum-hukum sebagainya, maka kita pun berjalan dengan tarik. Tarik ni jalan, jalan berjalan. Tarikah. Tapi tarikah ni pula, kita nampak ibadah aja, nampak zikir aja, nampak puasa, nampak makan, minum, nampak kita kata benda-benda yang sangkut paut dengan ibadah gitu aja. Kita tak melihat kepada hakikat dia tadi. Melihat kepada makrifat tadi, hakikat. Kita sebut sini ialah basirah itu apabila kita dah melalui syariat, melalui tariqah untuk membersihkan diri kita. Tariqah ni kena hati-hati sikit, tariqah ni macam-macam sekarang ni, dan juga kita akan sampai kepada kekuatan basirah, di mana basirah itulah sebenarnya akan membawa kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Dan bila kita mengenal Allah, maka insya-Allah kita sampai tujuan, sampai matlamat kita dihidupkan oleh Allah dunia untuk mengabdikan diri kepada Dia, beribadah kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru boleh buat, baru boleh amal bila basirah hidup. Kalau basirah tak hidup, kita bergelumang dengan dosa lagi. Kita bergelumang dengan jahiliyah. Kita tak takut dengan Allah lagi. Kita tak sayang pada Allah lagi. Ini perkara yang berlaku pada hari ini. Ada orang merokok, asap masuk ke sebelah sini pula. Itu Allah izin asap sampai, orang tak sampai kan. Baik, sebab itulah apabila kita memahami akan hakikat ini, maka kita kena hidupkan mata hati kita, basirah. Kita kena hidupkan basirah kita. Dan untuk kita membicarakan tentang basirah itu, yang macam mana secara umum kita sebut tadi, basirah tu ada 3. Nazirul qalb, iaitu pandangan daripada mata hati. Nazirul aql,
iaitu pandangan daripada pemikiran, analisa, dan nazirul kalab, itu pemandangan daripada fizikal, mata kasar, mata kasar. Dan sebab itulah kita nak lihat sini, untuk kita mendapatkan basirah tu, dia ada dua cara, dua jalan yang Allah berilah. Yang pertama disebut basirah yang bersifat wahbi, bukan wahabi, wahbi, iaitu daripada basirah yang Allah bagi direct secara taufik dan taufik kepada seorang hamba. Allah buka mata hati seorang hamba itu sehingga dia melihat kebenaran. Jadi menjadikan hati itu melihat kebenaran, kebaikan, sehingga akhirnya dia mendapat petunjuk, dan hamba itu mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi ada di kalangan hamba-hamba Allah ni yang Allah bagi direct. Ada juga dia tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah apa, anugerah Allah bagi. Allah bagi, ada. Jadi sebab tu kalau kita termasuk dalam golongan itu, alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Syukur sangat sebab Allah pilih kita. Tapi Allah pilih kita bukan gitu-gitu je. Allah pilih mesti ada dia punya sesuatu yang Allah SWT sayang kat kita tu. Apa yang Allah sayang kita sampai dia bagi tu kan, mesti ada sesuatu yang terbaik lah, yang baik lah. Kita yang mungkin tak nampak kan. Kemudian yang kedua ialah basirah dari sudut kasbi. Kasbi ni mana apa? Basirah yang keduanya ialah basirah yang diperolehi dengan proses. Dengan proses mujahadah, proses kita berjuang, bersabar, proses kita menuntut ilmu yang benar, mencari, mengkaji sumber-sumber hidayah. Jadi Al-Quran menjelaskan, dalam sunnah juga Nabi pun menjelaskan bahawa inilah antara ilmu-ilmu yang dicari. Sebab tu kita kena cari ilmu, kena cari ilmu. Kemudian selepas itu kita kena cari sumbernya yang betul, untuk kita istinbatkan ilmu itu dan penelitian. Ini peringkat yang kedua, insya-Allah. Baik, macam mana proses peningkatan? Ini kita nak masuk proses peningkatan. Jadi kita sebut tadi, yang tadi itu saya sebut belum tadi itu natijah. Ada 5 natijah bila basirah tu dah ada. Jadi tujuan saya sebut yang tu supaya kita tengok diri kita. Kita ni di peringkat mana? Dah ada ke tak ada? Kalau kita dah ada, alhamdulillah, syukur ke Allah, Allah dah pilih kita kan. Tapi kalau kita tak ada, kita nak kena faham macam mana peringkat-peringkat basirah kepada manusia. Ada 5 peringkat basirah. Kita gabungkan daripada apa yang digambarkan oleh para ulama kita. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Ibn Atta'illah dalam Hikam. Begitu juga dengan beberapa ulama lain lah. Ada 5. Jadi kita ni nak tengok kita kat mana. Ada 5 peringkat basirah. Tadi itu kesan-kesan dia. Tadi itu adalah natijah dia. Jadi kalau kita dapat basirah tu, macam ini jadi dia, macam ini jadi dia, macam ini jadi dia kan. Ada 5 tadi kan. Jadi yang ini adalah proses. Yang pertama sekali, peringkat yang paling rendah sekali kepada manusia. Peringkat yang paling rendah sekali disebut mautul basirah ataupun fasadatul basirah. Jadi yang pertama sekali ialah mata hati basirah tadi, mata hati yang mati. Maut, mati. Habis terus. Tak ada langsung mata hati. Ataupun mata hati yang fasadatul, yang rosak. Jadi yang pertama ni, mati atau rosak. Maknanya basirah rosak. Macam mata kita ni buta, Allah izin, buta, tak nampak terus. Ini adalah peringkat pertama. Mata hati yang rosak, mata hati yang mati ini adalah untuk orang-orang kufar, orang kafir. Ini untuk orang kafir. Orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mata hatinya rosak. Dia tidak akan melihat kebenaran. Jadi contohnya zaman Nabi dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak jelas kebenaran. Rasul SAW sendiri dakwahnya dengan akhlaknya, dengan cakapnya, dengan hikmah, dengan sunnah, dengan adabnya, dengan al-amin. Dikenali sebagai orang yang dipercayai, orang yang baik, tidak ada jahat, tak pernah buat jahat, tak pernah buat benda-benda tak ada skandal apa-apa. Dia bawa al-haq pula, Al-Quran dia bawa dengan wahyu Allah yang turun pada masa itu sesuai dengan dakwahnya. Dengan saat itu, masa itu, sesuai dengan perbincangan dengan siapa-siapa tu. Jelas kebenaran al-haq. Jelas, maknanya Nabi bawa dakwah ni cukup jelas. Tidak ada macam kita mungkin cakap-cakap tak faham, cakap-cakap tak jelas kan. Ni cakap faham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang terbaik, akhlak yang terbaik, mukjizat yang terbaik zaman Nabi. Kan, zaman Nabi mukjizat yang terbaik sampai boleh belah bulan terbelah, sampai air keluar dari tangan, mukjizat yang terbaik. Sampai pokok boleh datang kan, pokok boleh bergerak antaranya. Banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetapi ada golongan juga
Ada golongan yang tak nampak kebenaran tu. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nampak. Ni contohnya hati ataupun basirah yang mautul basirah. Basirah, pandangan mata hati yang dah mati, ataupun fasadatul basirah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, kawan-kawan dia yang memang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mata hatinya telah al-maut, mendapat kematian. Mata hati dia mati terus. Dan dia tidak melihat kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nampak Allah firman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi atas mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan ke, kamu bagi amaran ke, kamu cakap macam mana pun, maka mereka tidak akan beriman. Ini Allah gambarkan peringkat yang pertama, mautul basirah. Ini bahaya sangat. Kita jangan, sebab tu Allah perintah kita jangan ikut orang kafir ni. Yahudi lagilah, Nasara lagilah, orang kafir yang musuh Islam. Jangan kamu jadikan dia orang yang kamu rujuk. Jangan. Ni berapa kali nak cakap ni. Jangan jadi mereka yang kamu jadi sebagai pemimpin kamu, rujukan. Kenapa? Basirah dia tutup. Orang yang musuh Islam, basirahnya dia tutup. Kita ada manusia orang yang belum Islam lagi, dipanggil not revert yet, ataupun not Islam yet, not Muslim yet, not Muslim yet, non-Muslim yang not Muslim yet. Ada orang bukan Islam ni, tetapi orang Islam yang musuh Islam ni memang dia tak akan masuk. Kenapa? Allah kata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan, kamu tak bagi peringatan, sama je. Ini mereka yang telah ditutup oleh Allah. Yang telah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka dan juga pandangan mereka, pendengaran mereka. Jadi nombor satu. Kemudian yang kedua ialah disebut masdudatul basirah. Ini peringkat kedua tentang basirah ni. Yang kedua ialah masdudatul basirah, iaitu mata hati ada tapi tertutup. Jadi mata hatinya masdud, tertutup. Baik hidup, mata hatinya tu ada, tetapi masdudah ni tertutup. Maknanya dia ada penghalang dia. Dan ini adalah untuk lil awamul muslimin. Ini adalah untuk orang-orang awam muslimin. Jadi orang awam Islam. Orang awam ni bukanlah katanya orang biasa ramai-ramai tu, tapi orang yang tidak ada proses tarbiyah, orang yang tidak ada ilmu, yang ikut aja, yang tak nak berfikir, yang tidak mau duduk tarbiyah, yang tidak ada guru-guru yang dia ikut, tidak ada amalan-amalan yang dibuat. Orang awam, lil awam mul muslimin, li awamul muslimin, iaitu orang-orang yang ada orang biasa-biasa ni, ataupun orang-orang Islam tetapi yang ada ciri-ciri munafik dalam hatinya. Ada ciri munafik dalam hatinya. Maknanya ciri-ciri yang ada hidup dalam dia, ciri-ciri yang munafik. Ciri-ciri yang munafik, ciri-ciri saya tengok kolam tu ada budak dia terlepas dia punya apa namanya, boya dia tu kan. Saya tengok lemas tak lemas kan. Kalau lemas nak kena jerit sikit lah kan. Tapi alhamdulillah nampak dia terlonjak-lonjak. Dia boleh tak push, boleh lah tu, dia selamat insya-Allah. Ini budak-budak cuti sekolah ni. Jadi lil awamul muslimin, ataupun orang yang ada munafik pada hati dia. Jadi yang kedua ni masdudatul. Jadi kita kena tengok ni, kita ni masdudatul. Jadi orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya ni ulama-ulama kita sebut tuan-tuan guru kita sebut, ingat orang beriman kepada Allah sebenarnya mata hati dia hidup. Jadi orang beriman ni basirah dia hidup. Jadi kalau kita ada sifat-sifat munafik, kita masih lagi mensyirikkan Allah, masih lagi tak yakin dengan Allah, masih lagi kita rasa makhluk ni lebih baik, tinggi, itu sifat munafik. Katakan kita kata ketua bercakap ni segala-galanya, itu munafik. Sifat munafik dalam hati. Kita mengambil rujukan orang kafir, munafik. Allah kata walan tardha ankal yahud
kan, walan nasara, kan, jangan kamu ikut dia sebab dia apa, kan, dia musuh kamu. Kita jadikan dia kawan. Itu sifat dalam hati kita, yakin dengan kekufuran, yakin dengan dunia lebih daripada yakin pada Allah dan orang beriman. Maka itu ciri-ciri munafik yang ada kat dalam hati. Ini tak sebut luar ni, luar Islam, luar okey, tapi dalam. Jadi orang yang beriman hakikatnya sebenarnya mata hati mereka hidup. Maknanya mata hati dia boleh mengesan Allah, boleh melihat Allah dengan pandangan mata hati tadi. Tetapi kemungkinan tertutup dengan penyakit hati. Dia ada penyakit hati. Kerana itu mereka tidak boleh melihat ma'ani, tidak boleh membuat maksud-maksud yang sebalik, yang tersirat, hakikat yang ada, hakiki tadi. Makna dan hakikat yang hanya berfungsi kepada mata kepala. Jadi dia nampak apa mata kasar yang nampak mata kasar, tak nampak apa yang dalam tersirat tadi. Dan hanya melihat yang zahir saja. Dia melihat yang zahir saja, melihat fizikal saja, melihat makhluk saja. Jadi inilah yang digambarkan. Dia orang beriman, dia ada iman, dah Islam, dah ada iman, yakinlah. Tapi keyakinan ini ditutup oleh penyakit hati. Apa penyakit hati? Contohnya kita ada dengki dengan orang. Dengki dengan orang ni penyakit, tutup. Dendam dengan orang, dendam. Siapa yang kita jangan dengki, jangan dendam. Nombor satu, kalau seorang laki-laki, mak ayah dia. Jangan dengki, jangan dendam. Mak ayah dia. Mak ayah, jangan dengki, jangan dendam. Apalagi nak dengki dengan Allah, kan, lagilah. Dengki dengan mak ayah jangan, kalau laki-laki. Kalau perempuan, mak ayah juga. Tapi kalau dah kahwin, suami dia. Jangan dengki, jangan dendam. Jangan kita benci dengan mak ayah. Walaupun mak ayah kita buat jahat macam mana pun, jangan benci. Itu penyakit hati. Dia akan menutup pintu hati kita. Dia akan menutup basirah kita. Tak nampak. Jadi andai kata diusahakan dengan pembaikan, kita usahakanlah bersihkan penyakit hati kita, islah, rawatan, kan. Maka orang yang masdudatul basirah ini, dia boleh melihat. Basirah dia boleh hidup. Maknanya penyakit hati ni bukan maknanya dia dah tak boleh buat apa-apa. Dah boleh. Kita kena tarbiyah dia, kita kena peningkat, bersihkan mata hati kita, barulah kita boleh melihat. Boleh melihat dengan mata hati kita. Seperti juga contohnya mata kepala kita, mata kasar kita ni, kalau dia kena katarak ke, kan, mata tu bukan tak nampak, tapi dia silau ke, nampak kabur-kabur, kan, katarak. Boleh lagilah dibuang katarak tu, ataupun boleh lagilah dia pakai kaca mata supaya boleh nampak, kan. Jadi dia tak nampak, kan. Jadi inilah ada boleh diproses lah. Ini nombor dua. Ini orang beriman, orang Islam. Yang nombor satu memang orang kufur. Jadi masdudatul basirah lil awamil muslimin, iaitu inilah, kan, basirah yang tertutup kepada kebanyakan orang awam muslimin, orang yang tidak duduk dalam proses tarbiyah, orang yang tak mau duduk dalam amalan, duduk ikut jarus. Ini masdudatul basirah, tak nampak. Sebab tu bila kita sebut benda-benda yang macam ini, dia rasa macam apa ni, susah ni, pelik ni, kan. Padahal benda tu bukan pelik, benda tu merupakan petunjuk Allah. Saya syukur pada Allah Ta'ala, saya berkenal dengan tuan-tuan, sebahagian besar tuan-tuan perempuan yang mempunyai basirah yang hidup ni. Kan ada di kalangan kita yang diberikan ilham oleh Allah. Ilham ni ada banyak peringkat lah, kan. Antaranya diberikan ilham ketika kita dalam tidur mimpi, yang ilham nampak sesuatu, kan. Contohnya ada satu saudara kita yang mengamalkan apa yang disebut di dalam Zoom baru-baru ni, kan. Alhamdulillah dia berkongsi dengan saya, yang mengamalkan ayat-ayat surah-surah, doa-doa untuk nak mendinding rumah daripada gangguan-gangguan ni. Alhamdulillah dia amalkan, kan. Dia mimpi jumpa mungkin ular ni memang jin lah, jin sihir mungkin sebagainya, lari, kan. Ada orang mimpi dia boleh membunuh ular. Ada seorang kawan tu pula, dia mimpi jumpa ular juga, ular besar, king cobra. Dia bukan king cobra, dia ada mahkota lagi kat atas ni. Kemudian dia lawan. Yang ini bukan mimpi, ini selepas tahajud. Dia sembahyang tahajud, Allahu Akbar, habis sembahyang tahajud tu dia duduk zikir. Apa dia baca? Ayat yang Allah ilhamkan pada ni, ayat yang Allah ilhamkan ke dia, kawan saya lah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Nama-nama Allah, kan. War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min
al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ila akhir. Jadi bila baca ayat tu diilhamkan. Kita pun baca dalam surat ada kan. Kita baca ayat tu, dia kata ketika dia baca, dia mimpi ada orang ajar baca ayat tu. Maknanya ada seorang datang. Masa tu dia kena santau. Ni kena santau apa? Santau angin, dia kata. Teruk. Dia buat ni pergi jumpa ustaz dia, tak dapat lalas. Allah ajar dia apa? Melalui petunjuk ilham dia dalam mimpi dia ajar dia, amalkan ayat ni lepas tahajud. Bangun tahajud, dia kata masa tengah tahajud tu, lepas tahajud lah, dia duduk, dia pun baca ayat tu. Dia tak hafal ayat tu, tapi mimpi dia datang banyak kali sampai dia hafal ayat tu. Masa tu dia muda lagi. Jadi dia pun baca. Allah izin, dia nampak macam ular kat dia, macam satu TV, dia nampak ular besar dia masuk gua ular. Kemudian badan dia ni tumbuh macam sisik ular. Dia nampak badan tengah sedar ni. Akhirnya membaca Allah izin, akhirnya dia kalahkan ular tu. Ada crown lagi. Ini ada orang yang diberikan ilham oleh Allah ketika sedar. Tapi ketika dia sakit sangat-sangat, kemudian dia pun baca amalan-amalan yang Quran, yang hadis sebagainya kan, doa sebagainya. Allah Ta'ala. Ada pula orang yang ilham ni, dia dah berbentuk di kehidupan, masa hidup macam biasa macam gini kan. Dia nampak tadi dia tengah tidur, dia separuh tidur atau lepas sembahyang dalam keadaan duduk itu kan. Yang ada tengah sedar macam ini, sedar dia boleh nampak hatul dan bait ni kan. Jadi ini semua adalah merupakan ilham petunjuk Allah daripada basirah yang bersih tadi. Basirah yang bersih, al-hasyar, kata silap saya, surah al-hasyar, yang kita baca kat mak surat tu kan. Jadi nak sebut kat sini ada orang peringkat. Jadi itu masdudatul basirah ni maknanya orang beriman ni, ada orang beriman yang hatinya bersih, mata hati bersih, dia boleh nampak sampai peringkat mimpi ilham. Ada kadang-kadang peringkat dia sedar, tapi macam sedar tak sedar kan. Ada kadang mungkin lepas dia baca tu Allah bagi petunjuk. Ada seorang kawan ni, ni kawan juga saya ramai kawan-kawan baik-baik ni, kawan soleh ni. Ada seorang ni, dia selalu mengamalkan sembahyang tasbih. Selalu amal sembahyang tasbih. Dia amal sembahyang tasbih ni, satu peringkat dia kahwin dua. Kahwin isteri pertama, isteri kedua. Kemudian isteri kedua tu berlaku curang kat dia. Jadi dia kata habis sembahyang tasbih, sunat tasbih tu, habis sembahyang tasbih, dia buat tiap-tiap malam dia buat. Memang dia amalan dia lah. Habis sunat tasbih tu, bukan tidur, kata dia buka mata, dia nampak macam TV. Isteri dia keluar daripada rumah. Mungkin dia berada di tempat yang isteri nombor satu lah. Keluar dari rumah, keluar jalan, naik taksi, naik Grab ke taksi, wallahualam lah. Pergi ke satu tempat, satu macam rumah tumpangan. Masuk dalam rumah, ada laki-laki dalam rumah tu. Kemudian isteri dia berlaku curang, berzina dengan laki-laki tu. Dia nampak. Dia kahwin tu pun, dia kahwin dengan orang ni, orang sebelah timur lah, bukan pantai timur, sebelah timur sana. Lepas tu Allah izin, dia nampak sebagainya, dia Allah buka lah. Kemudian akhirnya dia pun nampak isteri dia balik semua. Dia tak pergi kat situ, tak pergi. Dia nampak Allah bagi tu, dia tak pergi. Dia pergi ke rumah isteri dia. Dia dah balik rumah yang isteri tu. Isteri dah di rumah lah. Dia kata, kamu pergi mana tadi ataupun semalam? Kau pergi mana? Tak ada, dia kat rumah macam ni. Isteri dia menipu kan. Lepas tu dia kata, aku tahu kau keluar, kata. Kau keluar begini kan, kau keluar dengan pakaian sekian-sekian, katalah pakai baju merah ke apa, ikutlah kan. Lepas tu kamu naik taksi apa sekian, kamu pergi ke bangunan sekian, kamu pergi bilik tu lelaki, kamu berlaku curang. Aku tahu. Isteri dia terkejut, macam mana tahu ni dia kan, macam mana abang tahu, macam itulah dia katakan. Dia pun menangis, dia sujud kat suami dia tu. Lah pegang kaki sini, tolonglah, ampunkan aku kan. Aku tak boleh ampunkan kau sebab Allah dah tunjukkan pada aku. Dia kata, hari ni aku ceraikan kau dengan talak 3 ke tak, dia tak ingatlah apa dia kata. Tapi kawan dia kita lah, dia kata kan, tapi dia mengamalkan surah sembahyang sunat tasbih. Allah buka. Mungkin berlaku musibah sebab Allah tak nak pelihara dia kan. Allah nak pelihara dia daripada isteri yang curang. Jadi dia pisahkan. Isteri itu menangis macam-macam, mengaum lah. Jadi dia tinggal.
Ini contohnya basirah yang Allah bagi. Setengah orang Allah bagi dalam keadaan bila ada keperluan. Dia Allah bagi ni, Allah bagi. Tapi basirahnya akan nampak. Setengah orang pula memang tak ada apa-apa, duduk macam gini, tengah cakap-cakap buat-buat, Allah buka kan pandangan-pandangan, dia nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kan dia nampak sesuatu yang menyebabkan hati dia lebih dekat dengan Allah. Kan itu pun basirah juga. Kan kita melihat tiba-tiba awan contohnya, kan awan tu jadi tulisan Allah, kan tulis Allah, nama Allah, kan oh hati dia tersentuh. Itu basirah juga Allah bagi. Orang lain tak nampak, dia nampak, kan. Jadi ada juga setengah-setengah orang Allah bagi, kan, ni tengoklah tahap-tahap, kan. Jadi tapi nak sebut kat sini, kan, Allah Subhanahu Wa Taala, kan, akan menyentuh hati-hati seseorang tu untuk kita merasai. Tetapi kalau kita mempunyai masdudatul basirah ini, maknanya mata hati yang tertutup, maka kita tak akan dapat rasa. Maka bila kita belajar tu, jadilah teori. Jadilah ilmu yang setakat ilmu, tak sampai kepada perasaan. Hati tak rasa. Jadi kalau kita baca Quran tak rasa apa-apa, tu something juga tu, kan. Nak kena tengok juga, nak kena istighfar ke Allah, kena tengok apa kita punya perkara penyakit-penyakit hati yang boleh menyebabkan kita ni tertutup basirah kita. Contohnya orang yang ada basirah lil awam, tapi yang dah dibuka basirahnya. Bila dia tahu, kalau dia tahu Allah memberi rezeki, maknanya Allah memberi rezeki, makan, minum, pakaian dia apa, maka seandainya disebut alhamdulillah pun sekadar di lidah, sekadar budaya, seperti burung kakak tua yang dilatih. Jadi orang yang masdudatul basirah ini, kalau dia tengok ni rezeki Allah, tapi dia macam alhamdulillah, dia bismillah, tapi semua kat lidah, tak sampai kat dalam. Dalam tak rasa. Ini orang masdudatul al-basirah. Maknanya dia sebut, sebab tu budaya orang dah biasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, kan. Macam orang macam artis kita dapat apa dia panggil, dapat award, anugerah, kan. Bismillahirrahmanirrahim, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya syukur ke Allah kerana diberikan ini contohnya, kan. Jadi kalau dia syukur ke Allah tu mungkin budaya. Jadi dia tidak sampai ke hati, kan. Yang sampai ke hati lepas dia tahu benda tu salah, kan, berlakon tu salah, contohnya dia terpaksa bergaul lelaki perempuan, tutup aurat tanpa tidak, buka aurat sebagainya, dapat anugerah buka aurat, kan. Bila dia sedar, dia akan kembali kembali pada Allah. Tapi kalau tak sedar, dia akan terus siap berlakon jadi ustaz, siap berlakon jadi gangster, sekejap jadi ketua gangster, sekejap jadi ustaz, kan. Ada kan orang macam tu, kan. Sekejap dia jadi gangster, walu apa pun tak salah lah, nak sebut pun tak kerti, kan. Ketua gangster, pukul orang, buat apa sebagainya. Sekejap-kejap berlakon jadi ustaz pula, boleh halau jin, matikan jin, kan. Boleh buang sihir, kan. Sekejap-kejap jadi macam-macam lah, kan, nak sebut. Jadi berlakon ni jadi kadang-kadang kita tak perasan, ada benda-benda yang tak elok, kita kena tinggalkan lah. Jadi kalau sebut pun alhamdulillah, bila dia tengok ini rezeki Allah, itu dia lidah sahaja, dia tidak di hati tak terasa. Jadi kalau ada tu namanya masdudatul basirah. Basirah dia masih tertutup walaupun disebut, kan. Dia tidak faham pun apa yang diucapkan, dia tak faham pun, dan tak masuk lagi dalam hati, dan masih terdedah dengan sifat-sifat munafik, masih tak selamat dengan persiapan akhir zaman. Tak selamat lagi lah. Tak selamat lagi daripada akhir zaman ni. Kalau datang Bani Dajjal, mungkin kita hanyut lah, macam itu, kan. Jadi sinaran cahaya basirah yang menghidupkan penyaksian terhadap Allah, afal Allah, asma Allah, sifat Allah tadi itu masih tidak berlaku. Jadi ini yang kita nak gambarkan kat sini, bagaimana perkara tentang masdudatul basirah ini. Jadi untuk kita memahami akan prosesnya dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan sambung besok, sambung besok pukul 11 ni, lewat terlebih masa walaupun hari cuti, kita sambung besok insya-Allah. Dan selepas tu kita akan sambung besok lah, untuk ni malam ni insya-Allah kita ada Zoom. Saya akan bincangkan beberapa perkara yang penting malam ni, Zoom berkenaan dengan pelaksanaan projek akhir zaman ni. Saya minta kalau boleh wakil-wakil sisi bersamalah, paling kurang wakil sisi sisi negeri, sisi daerah kena ada lah kalau boleh, wakil-wakil ketua-ketua, sebab
saya nak bincangkan secara umum sebab kita tak ada masa yang banyak. Kita ada kurang lebih 6 bulan untuk persiapkan banyak benda. So insya-Allah malam ni saya akan beritahu beberapa projek yang kita kena buat bersama-sama. Jadi saya nak, kalau boleh semua wakil sisi kena ada. Kalau boleh tak semua pun wakil lah, wakil. Kemudian lepas tu boleh kita sampai Zoom pukul berapa? Zoom 9.30. 9.30 malam ni insya-Allah. Jadi insya-Allah dan itulah, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadi kita tangguh dengan kita membaca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika من اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah esok kita sambung lagi dan kita akan bincang sikit proses macam mana nak memproses masdadatul basirah tadi, dan insyaAllah kita akan tengok lagi jenis-jenis basirah yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam ni insyaAllah.